Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati, waalaikumsalam kepada yang memberikan salam di dalam ruangan komen. Kepada kuliah ni harap malam ni line clear. Kuliah ni Puan Jamilah Bacok awal lagi dah masuk. Terima kasih kepada tuan-tuan kerana tuan-tuan setia bersama dengan saya, bersama dengan Pusat Pendidikan Al-Barakah yang tidak jemu-jemu berkongsikan kepada kita semua pelbagai pengajian bermula daripada subuh insya-Allah sehinggalah kepada sekarang ni. Ya. Saya ni kalau kuliah tuan-tuan saya kena duduk bersila. Kalau tak duduk bersila tak boleh. Duduk bersila baru lega ya. Dia tak boleh kaki duduk terjuntai, orang pendek, orang rendah. Bila kerusi tu tinggi, kaki terjuntai tu tak selesa. Jadi kena duduk bersila tu. Rasa selesa sungguh lah. Baik, seperti biasa pada malam PKP, malam PKPD di Ipoh ni PKPD. Jadi kita mengadakan kuliah seperti biasa. Jam 9 malam insya-Allah kita dah selesai solat Isyak. Kita dah selesai melakukan amalan-amalan dan sampai masanya untuk kita membaca pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pengajaran, untuk pendidikan kita semua. Hadis ini daripada Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini membawa maksud. Diriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani ataupun namanya ialah Jurthum bin Nashir, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan perkara-perkara fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya, dan meletakkannya batasan-batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah mendiamkan tentang sesuatu perkara sebagai rahmat kepada kamu, bukan kerana Allah terlupa, maka janganlah kamu memperincikan tentangnya. Hadis ini riwayat daripada Daraqutni dan lain-lainnya, dan hadis ini bertaraf hasan. Baik, terima kasih kepada semua yang sudi menonton, yang sudi share. Terima kasih Puan Jamilah Bacok yang telah pun sharekan video ataupun program kita pada malam ini. Terima kasih Suryati Wahab, Jamilah Hamidan, Laila Rafi, Sapura Razak, Jamil Jamili. Terima kasih Ainul Mardiyah, Bagan Sarai. Bagan Sarai macam Wagas. Wagas ya, Wagas insya-Allah.
Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, Jun Ramli mohon ustaz dan sahabat ilmu doakan saya dan family dipermudahkan urusan vaksin pada besok hari. Itu daripada Jun Ramli. Kita doakan yang terbaik kepada Jun Ramli dan kita mulakan membacanya. Baik. Hadis ini merupakan satu hadis yang mempunyai asas yang penting. Padanya terdapat perintah yang wajib dilaksanakan, juga mengandungi ketaatan yang perlu diteruskan, berterusan pada waktu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, larangan melakukan perkara yang bertentangan, ya, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hadis yang penting untuk kita baca, untuk kita semua berpegang dengan ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sabda Nabi yang pertama, wa sakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, artinya Allah mendiamkan sesuatu perkara sebagai rahmat kepada kamu, bukan kerana Allah terlupa, maka janganlah kamu memperincikan dia. Sebab saya tengok ada segelintir kita suka memperincikan benda yang Allah tak cakap, benda yang Nabi pun tak cakap. Dia tanya pada orang, bila orang tak erti jawab, dia marah. Ada juga jenis macam tu, duk tanya pada kita macam-macam. Sebelum roh ni duduk dalam rahim, roh kita pergi mana? Pergi mana? Tanya orang. Mana lah orang tahu? Allah tak cerita benda tu, roh kita duduk di mana. Itu rahmat daripada Allah. Yang kita duduk pergi perinci tu pasal apa? Ada orang jenis tu. Dia boleh tanya pula, sebelum roh kita ni ditiup masuk dalam perut mak kita duduk dekat mana? Hai, aku getik tu aku dengar tuan. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang urusan roh. Allah kata pada Nabi Muhammad, roh itu amri Rabbi, adalah urusan Tuhan. Allah Ta'ala tak bagi tahu pada kita melainkan sedikit. Kita tu duduk bahas. Fala tabahathu anha. Jangan kamu duduk bahas. Kadang-kadang kita suka duduk bahas benda tu, dan kita jadi bangga bila kita tanya dan kita jawab. Orang lain tak boleh nak jawab. Memang tak boleh nak jawab. Saya duduk dengar dalam keratan-keratan video tu, Allah tang mana? Allah duduk tang mana? Dia duduk tanya kita. Allah tu perkataan, alif lam ha, tak ada perkataan, tak ada lah Allah. Astaghfirullahalazim. Ustaz jenis apa ni tuan-tuan? Masa bila Allah letaknya pada huruf pula? Huruf tu untuk menyebut adanya perkataan huruf. Nak membaca ni kena ada huruf. Tak ada huruf nak baca lagu mana? Sama adanya huruf, tak adanya huruf, Allah tu tetap ada. Bukan Allah tu berdiri atas adanya huruf. Ni tuan-tuan kena berhati-hati ni tuan-tuan ni. Eloklah malih-malih agama dah fatwakan sesat dah ajaran dia. Tapi orang duk siarkan dalam TikTok, orang duk cakap dalam TikTok lagi ajaran-ajaran macam ni. Duk bahas benda-benda macam itu. Pi belajar tauhid, pi belajar fiqh, pi belajar tasawuf. Nabi duk pesan pada kita, yang Allah tak cerita benda tu, bukan pasal Allah lupa, sebagai rahmat pada kamu, sebagai tanda kasih Allah pada kamu. Kalau Allah ni tuan-tuan dia cerita semua benda, tak tercapai kita ni. Akal kita besar mana sangat daripada nak memikirkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi macam puak-puak kafir.
Dia kaji pasal Tuhan, tangan ada berapa, kepala ada berapa. Tuhan ni tak tua-tua ke, Tuhan ni perlu ada anak ke, Tuhan ni duduk tang mana, Tuhan ni tak ambil cuti MC ke, Tuhan ni tak ada cuti tahunan ke. Orang kafir duk kaji benda tu, lalah jadi apa? Sebab itu disebutkan kepada kita, la tas'alu an asya'. Jangan kamu banyak soal, jangan kamu banyak persoal. Jangan. Allah kata AA, Allah kata BB, selamat. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW menyebutkan kepada kita yang pertama, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Nabi SAW duk sebut kepada kita, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan perkara-perkara fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Ada yang bertanya pula, pasal apa puasa bulan Ramadan, kenapa tak buat puasa bulan Syawal? Hampir tanya saya, pasal apa? Benda tu ialah kefarduan daripada Allah. Kutiba alaikumusiyam, wajib puasa, wajib. Jangan duk tanyalah kenapa puasa bulan Ramadan, kenapa puasa belah siang, kenapa tak puasa belah malam, kenapa puasa sebulan, kenapa tak puasa selang sehari. Tak usah tanyalah, dah Allah kata bulan Ramadan tu bulan puasa, puasa je lah. Kata Nabi, fala yudayyi'uha, jangan kamu duk mensia-siakan ibadat tu. Ni sibuk duk tanya, puasa tak ada kualiti. Sibuk duk tanya pasal puasa, dia pun puasa yang yuk, bangun pagi buka periuk. Yang ibadat tak dibuat, yang amalan tak dibuat. Yang kerja dia ialah persoal, kenapa buat haji di Mekah? Dia duduk kaji pasal Baitullah tu, pasal apa? 4 segi. Kenapa tak 6 segi ke apa ke? 8 segi ke? Pasal apa 4 segi? Dia duduk tanya tu. Nabi kata tu saya tanya lah benda tu. Allah kata pi haji wa atimul hajja wal umrah, pergi saja. Haji dan umrah buat. Oh, dia kata pula ada 4 segi tu pasal dia ada ni mazhab Syafi'i, penjuru sana mazhab Maliki, ni Hanafi, ni Hambali. Jadi Islam ni terbina atas 4 mazhab. Mana hang tahu? Zaman Nabi ada kan ya? Syafi'i ada ke zaman Nabi? Imam Syafi'i tak ada kan? Jadi janganlah zaman Kaabah ni dibina Nuh, asasnya pada zaman Nabi Adam, dibina pula inna awwala baitin wudi'a lin-nas zaman Nabi Ibrahim. Mazhab mana yang ada zaman Nabi Ibrahim? Duduk sebar pada orang pula cerita macam tu, jadi penin. Jadi orang duk pergi Mekah duk kaji, oh sebab tu lah orang suruh buat haji elok-elok, wa atimul hajja wal umrata lillah. Buat haji dan umrah kerana Allah pergi buat. Melainkan kalau Nabi cerita kenapa melontar, kenapa berlari-lari anak di antara Bukit Safa dan Marwah tu, ada berlari pula pasal apa? Yang tu Nabi ada cakap ada jalan. Ada jalan buat. Tapi kalau benda tu tak ada, tu duk mereka buang lah. Duk mereka buat pula jenis tuan-tuan ni. Jadi Nabi SAW dia sebut kepada kita Nabi kata setiap fardu yang Allah Ta'ala turunkan, wajibkan, kita buat. Sudut tanya apa? Tersudut banyak soal. Sembahyang Zuhur 4 dah. Tak pasal apa dia buat 4 lah. Kalau subuh 2 pula, subuh tak. Pasal apa Zuhur 4? Terus saya tanya, buat 4 sudah. Yang disuruh ialah perbaiki sembahyang kamu tu. Tahsinus salah. Perbaiki sembahyang kamu. Khusyukkan sembahyang kamu. Tawadukkan diri kamu.
Jangan duk rasa kepak, duk rasa merak dengan sebab mengetahui hakikat makrifat orang lain tak tahu, kamu seorang tahu. Padahal yang kamu tahu tu pun belum tentu lagi betul. Kamu yang duk reka buat benda-benda tu. Pergi tanya pada orang, orang tak boleh jawab. Orang tak boleh jawab pasal kamu yang buat. Soalan dia dan kamu buat jawapan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, tugas kita sebagai hamba Allah ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tau'a wa karha. Sama ada kamu suka ke tak suka ke, itu kewajipan kena buat. Jangan duk tanya. Ada duk tanya pula, pasal apa tak boleh makan riba pula. Yang tu Allah sebut. Riba tu jahat tak jahat? Nabi ada beritahu. Taklah, kita orang Islam tak kaya ni pasal banyak larangan. Yang tu haram, yang ni haram, yang tu haram. Bila kita nak kaya? Abdul Rahman bin Auf tu kaya raya, ada dia buat benda haram? Abu Bakar Siddiq kaya raya, ada dia buat benda haram? Kita ni tak kaya sebab kita berpecah belah. Kita tak bersatu hati. Kalau kita bersatu hati, lama dah kita kaya. Beli di kedai orang Islam, menolong perniagaan orang Muslim, lama dah. Tapi kita buruk busuk hati. Ada jadi barwa pun ada. Dia buh nama dia, kicap nama dia. Tapi bukan dia punya. Tak tahu bangsa apa punya. Tu saya pernah jumpa. Saya kagum tengok dia, satu lori kicap nak pergi ada. Nama dia pula. Bila hang dah kilang kicap? Dulu aku tengok hang ni driver lori kedai kilang kicap. Dan kicap tu bukan orang kita punya. Rupanya dia pakat dengan toki tu, buh nama dia, buh kat botol tu, buh syarikat dia. Kicap yang sama, tengok apa semua, tapi buh nama dia. Ada. Bila kita nak berjaya? Kalau adanya budaya-budaya macam tu, tuan-tuan. Sedang penonton yang saya hormati, itu perintah Allah perintah Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah meletakkan had, batasan, border, maka janganlah kamu melampauinya. Kamu nak makan macam mana? Makanlah. Kulu washrabu min rizqillah, wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah kamu di atas muka bumi Allah ni sebagai rezeki Allah, jangan kamu melampau atas muka bumi. Nak makan, minum silakan, tapi ada had. Nama khairam lahma wal mal khinzir maitah wad dama wa lahmal khinzir. Nak makan, bangkai tak boleh makan. Tak boleh makan bangkai. Darah tak boleh minum. Babi, daging tak boleh makan. Dan benda wa ma uhilla bihi li ghairillah, benda yang disembelih bukan kerana Allah, yang tu tak mau. Binatang tak mau. Kamu nak makan yang lain, makan. Dia ada batasan tu. Puasa sebulan je, hari raya kena makan. Puasa ada masa, maghrib buka. Haji ada masa, bukan boleh buat sepanjang tahun haji. Semua ada masa, semua ada had. Umur kita ada had. Jodoh pun ada tempoh. Rambut atas kepala ni pun ada tempoh. Berapa lama nak botak, ada tempoh. Muda pun ada tempoh. Ada had dia, satu hari kamu akan jadi tua. Sihat pun ada tempoh, satu hari kamu akan sakit. Hidup pun ada tempoh, satu hari kamu akan mati. Apatah lagi kalau had dan hudud itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala.
sempadan tu. Misalnya bab menulis wasiat, jangan lebih daripada berapa peratus, berapa bahagian, ada had, jangan langgar had. Kemudian dalam bab mawali, wali-wali dari dalam pembahagian pusaka, ada had-had dia. Bukan boleh ambil seorang semua, jangan langgar had tu. Kita taat pada mak bapak, wajib taat, tapi ada hak dah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau mak bapak kamu suruh kamu buat syirik pada Allah, buat jahat pada Allah, jangan ikut. Ada batasan dia. Cinta pada manusia pun ada batasan dia. Jadi inilah tuan-tuan yang Nabi SAW sebut. Nabi kata setiap satu perkara itu ada hududnya, ada had-hadnya. Kalau satu had, kalau banyak hudud lah. Baju nak pakai, tapi laki-laki jangan pakai sutra. Ingat lah, jangan pakai sutra. Dia ada had. Dia bukan boleh buat aku suka, nak pakai. Jangan menyerupai perempuan lah, laki-laki. Yang duk pakai rantai tak tentu halal lah, ada had. Nak pakai jam tak apa, jangan pakai gelang emas pula, gelang perak jangan duk pakai pula. Taknya jadi megah dengan pakai gelang, taknya jadi hebat dengan pakai rantai basikal tak kat tengkok. Orang tu gila. Dia ingat Mr. T kot, wrestling hak Hogan tu kan ada Mr. T letak besi rantai, tak jadi hebat. Orang yang hebat ialah orang yang taat pada Allah. Orang yang beriman ialah orang yang ingat, yang sayang, yang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang hebat ni orang yang berani melanggar perintah Allah. Allah kata yang haram, yang halal jelas. Ayam tu halal, sembelih makan. Lembu tu halal, sembelih makan. Babi tu haram, sembelih pun tak boleh. Saya duk tengok dalam satu video tu, dia tulis walaupun babi ni adalah haram, tapi aku tetap memakannya. Sambil duk rubi duk makan babi. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Orang Islam makan babi tunjuk pada kita. Tahulah tuan-tuan, apa nak jadilah hari ni, berani langgar batasan Tuhan. Batasan manusia tak berani langgar pula. Naik kereta apa orang tak berani langgar. Keluar daripada rumah pakai ni lah, ikut. So pakai 2 lapis ikut, tak lama lagi naik 3 lapis ikut. Tapi Allah Ta'ala kata tutup aurat tak mau ikut. Duk pakai skirt. Allah kata tak boleh lah, pakai macam ni haram lah. Dah lawan. Sekarang kamu taat pada siapa? Siapa Tuhan sekarang ni? Siapa Tuhan sekarang? Siapa yang kamu letakkan lebih tinggi daripada Tuhan? Jangan letakkan makhluk. Allah Al-Aliyul Kabir, dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar, Allah. Jadi jangan kita tuan-tuan melanggar sempadan-sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya' fala tantahiquha. Dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu melanggarnya. Adalah sebab-sebab tuan-tuan kenapa Allah haramkan sesuatu. Kita sedih hari ni ada budak umur 7 bulan diliwat oleh bapak dia, diliwat oleh suami kepada pengasuh dia. 7 bulan.
Ada yang dipukulnya isteri dia sampai retak kepala dia, mati tuan. Apa yang kau marah pada isteri kau ni pasal? Kalau kau marah, dia cerai lah. Keluar pada rumah, besok pergi jumpa agama, file orang cerai, sudah. Jangan sakiti dia. Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Allah kata kamu pegang dia elok. Kamu nak lepaskan dia dengan baik. Bukan suruh pukul. Mati isteri. Itu boleh masuk lagi si isteri pergi kerat kemaluan suami pula, sebab suami menikah lain. Suami tengah tidur, diguntingnya, melompat hamba Allah tu. Adakah ajaran Islam macam itu, tuan-tuan? Dia dah menikah, apa nak buat? Suruh dia berlaku adil. Dah. Kadang-kadang kita tak sayang pada amalan kita. Amalan yang kita buat ini, tuan-tuan, gugur, pahalanya, dosanya hilang dengan sebab mengumpat. Bila kita ngumpat, pahala hilang. Bila kita dengki, pahala hilang. Jadi benda-benda inilah yang perlu kita jaga. Jaga apa, Ustaz? Jaga jangan sampai amalan kita hilang. Jaga jangan sampai pahala amalan kita hilang. Kerana benda yang nak dibawa, yang nak dipakai di sana nanti ialah amalan. Kredit kad tinggal, cincin tinggal, jam mahal tinggal, baju segak bergaya tinggal, rumah mahligai tinggal, duit berkepuk-kepuk tinggal. Amalan yang dibawa. Tengok-tengok tak ada amalan. Tengok-tengok amalan habis bagi ke orang. Ni yang dipanggil muflis. Panjau muflis. Muflis. Pahala banyak macam gunung. Bila sampai di hari kiamat, orang ni ambil, orang ni ambil, orang ni ambil, orang ni tuntut, orang ni tuntut, lama-lama dia tak ada. Naya Pak Karim. Pak Karim mu tak naya macam tu lagi, tuan-tuan. Naya. Sebab tu kita kena sayang ibadat kita. Sayang sembahyang, jangan pahala hilang. Sayanglah pada puasa, jangan pahala hilang. Sayanglah pada baca Quran, sayanglah pada berzikir, sayanglah kepada sedekah. Apa sebab amalan pahala ni hilang? Sebabnya tak ikhlas. Sebab apa? Sebabnya riak. Sebabnya apa? Sebab menunjuk-nunjuk. Sebabnya apa? Sebab buat zalim pada orang. Sebabnya apa? Sebab hutang tak bayar. Sebabnya apa? Dahaka pada mak bapa. Sebabnya apa? Qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Maka dengan sebab jadi benda-benda itu, tuan-tuan, kita jadi muflis. Maka kalau tidak mau jadi muflis, janganlah dilanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Baik, yang seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Sesuatu benda yang Allah simpan, sesuatu benda yang Allah Ta'ala diam, sesuatu benda yang Allah Ta'ala bukan sebab Allah lupa. Ghaira nisyan, bukan Tuhan lupa. Sebaliknya dia merupakan rahmat kepada kamu. Apa yang Allah rahsiakan? Di antaranya ialah, rahsianya ialah bila kita nak mati. Allah tak beritahu. Kenapa Allah tak beritahu? Rahmat kepada kita, supaya kita sentiasa bersedia untuk mati.
Kalaulah Allah bagi tahu saya mati tahun 2100, rasanya sekarang ni tak buat kuliah lagi, duk enjoy lagi, duk dandut lagi. Seronok Ustaz Kazim. Mati lambat 2100. Sekarang baru 2021. Lagi 80 tahun. Enjoy lah. Tapi dengan sebab Allah tak bagi tahu bila umur kita mati, kita jadi orang baik. Kita takut mati aksiden, mati jatuh motor, mati tengah merompak, mati tengah zina, mati tengah minum arak. Macam mana? Tak mau kan? Kalau tak mau jangan buat. Itu merupakan rahmat. Tapi ada orang dah, dia duk perincikan pula tanda-tanda nak mati 100 hari sebelum mati. Pergi tak ada kerja, duk tengok hari ke-99 apa tanda, hari ke-100 apa tanda, hari 98 apa tanda. Ada tak kat tanda aku? Bergerak-gerak urat di sini, bergerak-gerak urat nadi, bergerak-gerak hari ke-40 bergerak sini, berkenyit mata belah sini, jantung berdebar 10 kali. Siapa nak fikir tuan-tuan? Tuan-tuan pernah baca tak risalah tu? 100 hari tanda sebelum mati. Siapa lah yang pergi duk reka buat tu? Pelik manusia ni tuan-tuan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Fazli Masyah nak baca Yasin, silakan Fazli Masyah. Terima kasih kerana Fazli Masyah bersama dengan kita. Di antaranya lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala dia tak cerita tentang qadar bila nak kiamat berlaku, bila Imam Mahdi nak turun, bila Dajjal nak keluar. Cuma Allah cerita, Nabi cerita, ada tanda-tanda dia. Terperinci Nabi tak cerita. Kita sendiri boleh jumpa tanda-tanda. Bila kita dengar tanda ni, oh Nabi sebut benda ni akan berlaku hampir kiamat. Contohnya orang yang memegang, orang yang nak buat kerja agama ni, macam menggenggam bara api, sakit, pedih. Hari ni tuan-tuan, sungguh, siapa yang nak buat agama sakit. Sakit. Nak pergi masjid pun sakit semayang pun sakit tuan-tuan. Hari ni jadi dah. Jadi dah tuan-tuan. Jadi sakit. Tapi tak boleh cakap banyak. Kita bukan ahli, lagi kena pula. Tuan-tuan yang saya hormati, di antara benda yang Allah tak cerita lagi ialah keadaan 7 petala langit dan bumi. Hari ni orang duk kaji bulat, bumi ni bulat kan lepeh. Allah tak cerita secara spesifik. Terus duk kaji, tak habis bergaduh. Tuan-tuan tak tengok duk bergaduh dalam Facebook. Hak seorang ni kata bulat, hak seorang ni kata mendata, di hamparan saja. Hak kawan ni kata bulat. Dia kata kalau bulat hang duk di bawah sekali lagu mana? Hang duk di bawah sekali, langit hang di bawah apa? Langit di atas kata dia. Hak bulat pula jawab, langit tu melengkung semua, dia kontrol semua. Dak kalau hang duk di bawah hang tak jatuh lah. Nak jatuh apa, ada graviti. Kalau hang duk di bawah bumi, matahari tak mana? Orang sini pun nampak matahari, hang di bawah pun nampak apa? Pakat duk bergaduh. Allahu Akbar, hari ni duk bergaduh. Pelik tuan-tuan. Tu saya duk fikir. Fikir satu hari nanti kamu nak meninggalkan bumi. Apa persiapan? Apa persiapan? Duk kaji pula bumi dengan langit tu berapa jauh. Hari ni ada orang kaji matahari dengan bulan berapa jauh, matahari dengan bumi berapa kilometer. Dia boleh tahu tak? Dia boleh tahu bumi ke matahari tu berbulan, boleh tahu. Dahsyat kan?
berapa kilometer. Nak sampai berapa kilometer. Allah rahsiakan benda-benda tu sebagai rahmat pada kita. Ada tapi kita tak tahu. Langit tu ada tapi kita tak tahu. Dia tebal ke dia nipis? Tapi kata Allah sab'an shidada, yang sangat kuat. Tapi ada setengah orang dia suka duk kaji benda-benda tu. Duk kaji arash. Duk kaji tentang istiwa Allah Ta'ala. Sampai sekarang tak habis. Golongan ni kata macam ni, golongan ni kata macam ni, lalas bergaduh. Lalas kuasa dapat kat orang kafir. Ekonomi orang kafir. Semayang pun ikut dah orang lain. Kita duk bahas, orang lain duk tukar atur semayang kita. Ataupun duk bincang pasal malaikat. Cukup kita percaya nama malaikat, tugas malaikat lah. Jangan buat kursus pula, ceramah pula, cara mengenal malaikat. Tak sampai pada kita. Yang mana perkara yang tidak diceritakan sedikit pun tentangnya, tiada penafian dan tiada penetapan. Jadi Allah tak cerita benda-benda ni tuan-tuan, sebab ia merupakan rahmat kepada kita. Jadi janganlah duk bawa benda-benda tu dalam perbincangan, duk bahas, akhirnya bergaduh. Kutuk mengutuk, membawa ke rosak. Baik. Norma. Semoga Allah memberi kekuatan dan kesihatan. Danisha Baharum, malaikat Israel, bukan Is, Isaac. Israel negara apa lain. Risah Kamisah Ahmad duk kaji benda 2 kotak. Jadi murung, dalam ke ubat. Tidur siang malam. Baik. Kemudian Ari As, sayang Ustaz Kazim. Syahira, saya ada soalan, saya baru nak cari ilmu. Ustaz, saya dah banyak buang masa, sekarang barulah nak cari ilmu. Yang saya takut, Ustaz, anak-anak saya macam mana, apa ilmu yang perlu saya dahulukan untuk ajar mereka. Saya tak ada banyak ilmu, sekarang pun belajar online, tak pandai nak ajar akidah sirah Nabi, macam mana Ustaz? Kita ni berguru, yang pertama kena ada guru, kena ada guru yang mursyid, yang betulnya. Cuma masalah kita sekarang ni, kuliah tak ada di masjid surau, nak panggil ustaz main ceramah di rumah pun tak boleh. Jadi masuk kelas pengajian. Habis PKP ni, pergi masuk pengajian. Banyak pusat-pusat pengajian ni, belajar tu betul. Takkan tak boleh ambil cuti 3 bulan. Cuti beranak boleh. Takkan cuti 3 bulan tanpa gaji pergi mengaji, tak boleh. Mendalami sembahyang. Korban dah sikit tuan-tuan. Ambil cuti tanpa gaji setahun, pergi belajar. Ada orang ambil cuti tanpa gaji, pergi berniaga. Ada yang cuti, pergi sambung PhD. Ada yang cuti, teman isteri buat PhD. Takkan tak boleh cuti barang 3 bulan tanpa gaji, nak belajar sembahyang sampai Z. Untuk kita boleh kita belajar online, tapi kita tak boleh tanya, dan dia pun tak dengar apa kita tanya. Boleh jawab macam ni, tapi tak ada kata nak dengar sepenuhnya, tak ada. Dia untuk kita dapat manfaat, untuk dapat semangat boleh, tapi untuk dapat ilmu betul-betul ni kena cari guru, talaqi dengan dia. Baik, kemudian kita tengok soalan-soalan. Kamisah Kimi, teman baru masuk, lain sangkut. Ya, yang tu tak dapatlah saya tolong kat Kamisah. Nanti kat Kamisah ulang balik lah, line clear, kat Kamisah ulang balik. Kemudian minta jauh daripada sifat sombong, daripada Yati SNK.
Rohizah Izzah pernah dengar ustaz? Okey, kematian rahsia daripada Allah. Nur Hasliza Muhammad Ali petanda 100 hari, 44 hari sebelum mati. Ada orang buat benda tu tuan. Kemudian ada lagi soalan, banyak soalan tu tinggal kat atas tuan tu. Banyak sangat soalan. Jadi kita ambil keputusan kuliah kita malam ni. Nombor 1, apa yang Allah perintahkan, buat cantik-cantik. Apa yang larangan daripada Allah, border, had, sempadan, jangan langgar. Apa dia benda yang haram, jangan dilakukan. Dan apa benda yang Allah tak bagi tahu pada kita, jangan duk periksa korek semua. Konon-konon kita nak dapat ilmu hak orang lain tak dapat. Allah kata dah jangan. Nabi kata fala tabahathu anha, jangan kamu duk bahas benda tu. Apa hak Nabi bagi tahu, apa yang Quran bagi tahu pada kita, ulama-ulama sambung, cukup. Tak payah kita nak kaji lama-lama tak sembahyang. Kita jumpa lagi pagi besok insya-Allah dalam siri-siri kuliah kita sepanjang PKP. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.